Salam Malaysia Madani,大家好，欢迎收看那巴鲁 News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Belanjawan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP 2024 diluluskan Parlimen. Dewan Rakyat meluluskan Belanjawan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP 2024 pada Rabu. KUSKOP telah diperuntukkan sebanyak 778.8 juta ringgit di bawah Belanjawan 2024, iaitu 547 juta ringgit bagi perbelanjaan pembangunan dan 231.8 juta ringgit bagi perbelanjaan mengurus. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict merakamkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim atas peruntukan ini yang merekodkan pertambahan 46.4 juta ringgit berbanding belanjawan tahun 2023. Khususnya perbelanjaan pembangunan yang ditambah sebanyak 26.8 juta ringgit. Beliau berkata, bagi memastikan pembangunan dan penyelarasan inisiatif keusahawanan berjalan lancar dan tidak berlaku pertindihan, struktur tadbir urus yang komprehensif telah dibentuk di peringkat persekutuan dan negeri. Antaranya Majlis Pembangunan Usahawan dan PMKS Kebangsaan, Majlis Pembangunan Keusahawanan Nasional, Pasukan Petugas Peringkat Tertinggi PMKS, Jawatan Kuasa Teknikal Pembangunan Keusahawanan Nasional dan Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjajah dan Peniaga Kecil Peringkat Daerah. Selain itu, kementerian saya melalui SIMIKOP memantau program-program pembangunan keusahawanan yang dilaksanakan oleh 68 kementerian dan agensi kerajaan persekutuan serta kerajaan-kerajaan negeri melalui platform SMIPA ataupun Pelan Tindakan Bersepadu PMKS. Laporan SMIPA ini akan dibentangkan dalam mesyuarat MPU PK dan MPKN. Iwan berkata demikian dalam ucapan penggulungan bagi kementerian itu di Dewan Rakyat pada Rabu. Iwan berkata sebanyak 186,930 PMKS milikan wanita berdaftar berdasarkan Banci Ekonomi 2016. Katanya, jumlah PMKS milikan wanita akan dikemas kini berdasarkan dapatan daripada Banci Ekonomi 2023 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM yang akan diterbitkan pada Ogos 2024. Iwan berkata, KUSKOP telah menyediakan program dan skim pembiayaan khusus kepada usahawan wanita. Antara program yang dilaksanakan bagi tahun 2023 untuk wanita adalah yang pertama, skim pembiayaan di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia kepada 323.542 orang usahawan wanita dengan pembiayaan sebanyak 1,74 bilion ringgit. Yang kedua, skim pembiayaan tekun wanita kepada 3.801 orang usahawan dengan pembiayaan sebanyak 20 juta ringgit. Ketiga, program BR Plus I-Base LIDI oleh Bank Rakyat yang menyalurkan pembiayaan 8,72 juta ringgit kepada 86 orang usahawan wanita. Dan yang keempat, program Successful Women Entrepreneurship Engagement Talent ataupun ringkasnya SWIT oleh Pernas yang menyalurkan peruntukan sebanyak 4,8 juta ringgit kepada 19 orang usahawan wanita. Iwan berkata, Institut Keusahawanan Negara INSCAN telah merancang untuk melaksanakan pelbagai program latihan, bimbingan dan konsultasi perniagaan bagi tahun 2024. Program-program itu meliputi kursus asas keusahawanan dan kursus urus tunai lanjutan termasuk pengurusan kewangan. Untuk makluman yang ahli-ahli yang berhormat, INSCAN telah merancang untuk melaksanakan pelbagai program latihan, bimbingan dan konsultasi perniagaan bagi tahun 2024 dengan peruntukan 11 juta ringgit melalui penyertaan umum dan kolaborasi bersama agensi-agensi di peringkat negeri dan persekutuan. INSCAN sentiasa berusaha dan memperluaskan capaian kepada lebih ramai usahawan-usahawan di seluruh negara. Sebagai makluman, bagi tahun 2024,
Inskin telah merancang untuk melaksanakan 233 program yang dijangka akan memberi manfaat kepada lebih kurang 8,000 usahawan di seluruh negara. Mengenai tekun nasional, beliau berkata dengan proses permohonan yang mudah dan 171 cawangan tekun di seluruh negara menjadikan tekun nasional menjadi pilihan usahawan mikro untuk mendapatkan bantuan pembiayaan. Proses permohonan yang mudah dan dengan adanya 171 cawangan tekun di seluruh negara menjadikan tekun nasional menjadi pilihan usahawan mikro untuk mendapatkan bantuan pembiayaan. Bagi tahun 2024, sasaran pembiayaan sebanyak 600 juta ringgit kita unjurkan dan sebahagiannya menggunakan wang kutipan bayaran balik. Tekun berupaya memberikan ini kerana kutipannya agak baik. Walaupun peruntukan itu disalurkan 330 juta ringgit sahaja, tetapi kita masih boleh beri pembiayaan yang lebih kepada lebih ramai usahawan kerana kutipan balik. Dan untuk itu, Dewan ini perlu merekodkan penghargaan dan saya secara pribadi merakamkan penghargaan kepada semua warga kerja tekun yang telah memastikan usahawan-usahawan ini membayar semula pinjaman mereka supaya digunakan untuk membantu usahawan-usahawan baru pula. Bagi mengelakkan usahawan membuat pinjaman dengan ceti, tekun telah memudahkan proses permohonan dengan mengurangkan dokumentasi kepada 4 dokumen wajib sahaja, iaitu salinan kad pengenalan, gambar premis, salinan penyata bank dan salinan SSM bagi usahawan mikro. Tempoh proses kepada 7 hari bekerja dan penyaluran pembiayaan dalam 3 hari bekerja berbanding 21 hari bekerja sebelum ini telah dilaksanakan oleh tekun. Beliau berkata, sehingga Mac 2023, pembiayaan telah disalurkan kepada 255 peserta agropreneur muda dengan nilai pembiayaan 8.9 juta ringgit. Bagi tahun 2023, Tekun telah menyalurkan 23.47 juta ringgit pembiayaan kepada 1,989 usahawan dalam sektor pertanian, katanya. Lebih 600 juta ringgit disalurkan Kuskop melalui agensinya kepada lebih 37,000 usahawan di Sabah bagi 2023. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop melalui agensi-agensinya telah menyalurkan lebih 600 juta ringgit kepada lebih 37,000 usahawan di Sabah bagi tahun 2023. Menterinya, Datuk Iwan Benedict berkata, agensi-agensi yang melaksanakan program dan skim pembiayaan itu ialah Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional, Bank Rakyat dan SME Bank. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui agensi-agensinya telah menyediakan pelbagai bantuan dan sokongan perniagaan kepada usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan gerakan koperasi di negeri Sabah sepanjang tahun 2023 ini, iaitu seperti berikut. Pertama, Amanah Ikhtiar Malaysia telah menyalurkan pembiayaan sebanyak 195.2 juta ringgit kepada seramai 31,828 orang sahabat usahawan. Yang kedua, Tekun Nasional telah menyalurkan pembiayaan mikro sebanyak 121 juta ringgit kepada 5,468 orang usahawan. Ketiga, Bank Rakyat telah menyalurkan pembiayaan sebanyak 164 juta ringgit kepada 355 usahawan. Keempat, SME Bank telah menyalurkan pembiayaan sebanyak 127,5 juta ringgit kepada 98 orang usahawan. Iwan berkata demikian pada sesi pertanyaan lisan di Dewan Rakyat pada Selasa. Beliau menjawab soalan Datuk Werden Bahanda Kudat yang bertanya jenis bantuan dan sokongan perniagaan serta jumlah bantuan atau sokongan khusus kepada pengusaha dan koperasi di Sabah. Iwan berkata, bagi program pembangunan usahawan, SME Corp telah melaksanakan pelbagai program, antaranya Tunas Usahawan Belia Bumiputra Tube, peningkatan Enterprise Bumiputra BIP, pembangunan perniagaan usahawan BISMI, pengukuhan ekspor PKS SMEG Global dan peningkatan Enterprise Bumiputra B+.
Pertama, Tunas Usahawan Bumi Putra Enterprise, TUB. 244 usahawan muda telah mendapat grant sebanyak 3,66 juta ringgit. Kedua, Bumi Putra Enterprise Enhancement Program BIP, 10 syarikat dengan pembiayaan grant 2,08 juta ringgit. Ketiga, sijil PMKS 1.052 syarikat telah mendapat sijil ini. Yang keempat, Bizmi Micro Connector 108 usahawan telah mendapat grant sebanyak 320.000 ringgit. Kelima, program Go Global 1 syarikat. Keenam, program Galakan Ekspor Bumi Putra 4 syarikat ataupun usahawan. Dan program terbaru yang kita lancarkan pada 1 Oktober yang lepas, yaitu B+, gerahan khas untuk usahawan Sabah dan Sarawak, di mana 5 juta peruntukan telah disediakan bagi Sabah sahaja, dan setakat ini kita telah menerima permohonan 20 syarikat usahawan Bumi Putra Sabah. Iwan berkata, Institut Keusahawanan Negara INSCAN juga telah melaksanakan 39 program bimbingan dan konsultasi kepada 1.402 usahawan. Katanya, bagi gerakan koperasi, 5 koperasi menerima bantuan dan sokongan dana berjumlah RM458.500 di bawah program pembangunan perniagaan melalui koperasi IFAS dan program daging produk Perkhidmatan Koperasi atas talian IDAPAT, di mana salah satu koperasinya daripada Parlimen Kudat. Yang kedua, sebanyak 8 koperasi telah menerima pembiayaan sebanyak 30,74 juta ringgit di bawah tabung modal pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Iwan berkata, bagi meningkatkan pengetahuan kepada anggota koperasi, sebanyak 46 kursus bimbingan telah dilaksanakan oleh Institut Koperasi Malaysia IKMA dengan penyertaan seramai 4,497 anggota. Selain itu, kita juga mengadakan jualan madani koperasi. Telah dilaksanakan 16 program setakat ini melibatkan peruntukan sebanyak RM161.000. Beliau berkata, Kuskop akan mengadakan pakej rangsangan ekonomi koperasi pelancongan dengan dana sebanyak 2 juta ringgit pada tahun hadapan di seluruh Malaysia. Beberapa inisiatif yang memberi fokus kepada penggunaan teknologi digital di kalangan usahawan PMKS telah dilaksanakan Kuskop. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop telah melaksanakan beberapa inisiatif yang memberi fokus kepada penggunaan teknologi digital di kalangan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS melalui pelbagai program. Menterinya, Datuk Iwan Benedict berkata, inisiatif itu ialah My Mall, skim pembiayaan online tekun spot, skim SME Technology Transformation Fund STTF, program pemantapan penjaja dan peniaga kecil, program transformasi teknologi dan digitalisasi koperasi, dan program memperkasakan digitalisasi koperasi KOD. Beliau berkata, platform My Mall dibangunkan untuk menyediakan ruang pemasaran dalam talian secara percuma bagi produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh PMKS. Saat ini jumlah merchants yang berdaftar dengan platform ini adalah sebanyak 1,277 dan telah menjana jualan sebanyak 2,77 juta ringgit. Yang kedua, menawarkan skim pembiayaan online tekun melalui tekun nasional yang bertujuan untuk menyediakan modal pembiayaan kepada usahawan yang menjalankan perniagaan secara talian, dan sejak dilaksanakan setakat hari ini sebanyak 779 usahawan telah mendapat manfaat daripada skim ini melibatkan jumlah pembiayaan sehingga 5,9 juta ringgit. Iwan berkata demikian dalam sesi pertanyaan lisan di Dewan Rakyat pada Selasa. Beliau menjawab pertanyaan Datuk Ramanan Ramakrishnan Sungai Buloh yang bertanya apakah perancangan pihak kementerian mengenai program-program pembangunan dan pemantapan usahawan digital.
Iwan berkata, kementerian melalui SME Bank turut memperkenalkan STTF yang menyediakan pembiayaan kepada PMKS meningkatkan penggunaan digital dalam operasi perniagaan. Ketiga, memperkenalkan skim SME Technology Transformation Fund melalui SME Bank yang menyediakan pembiayaan kepada PMKS untuk meningkatkan penggunaan digital dalam operasi perniagaan. Setakat hari ini sebanyak 261 syarikat telah menerima manfaat skim ini, melibatkan pembiayaan sebanyak 301,15 juta ringgit. Yang keempat, melaksanakan program pemantapan penjajah dan peniaga kecil yang bertujuan memberi pendedahan dan meningkatkan pengetahuan mengenai pendigitalan perniagaan kepada penjajah dan peniaga kecil, yang mana sebanyak 8 seri program telah dilaksanakan melibatkan sebanyak 1,728 orang peserta daripada kalangan penjajah dan peniaga kecil. Iwan berkata, bagi memberi pendedahan kepada koperasi ke arah pembangunan teknologi dan digitalisasi dalam tadbir urus dan aktiviti koperasi, program transformasi teknologi dan digitalisasi koperasi telah dilaksanakan. Di mana 3 siri program dengan kerjasama Suruhanjaya Koperasi Malaysia telah diadakan melibatkan jumlah peserta keseluruhannya 104 peserta daripada pelbagai koperasi. Dan yang keenam, melaksanakan program memperkasakan digitalisasi koperasi melalui Institut Koperasi Malaysia yang bertujuan menggalakkan koperasi menggunakan pemasaran digital, di mana setakat ini 30 program telah diadakan melibatkan 2,093 orang peserta daripada pelbagai koperasi. Kerjasama strategik Kuskop dan Media Prima Berhad dapat memperkasah kesedaran keusahawanan dan koperasi di negara ini. Kerjasama strategik Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop dan Media Prima Berhad dapat memperkasakan kesedaran keusahawanan dan koperasi di negara ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, platform Media Prima boleh menonjolkan banyak kisah kejayaan usahawan bimbingan agensi Kuskop yang mampu menjadi inspirasi kepada orang ramai. Apa yang saya ingin lihat adalah success story daripada usahawan-usahawan ini yang dibantu melalui inisiatif program dan belanjawan kementerian itu dapat dikongsikan oleh Media Prima melalui saluran-saluran dan juga media-media cetak dan media online yang dipunyai oleh Media Prima. Ini yang saya boleh lihat kerjasama boleh dibangunkan di antara kementerian dengan Media Prima. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan rasmi ke Media Prima Berhad di Sri Pentas Bandar Utama pada Selasa. Iwan diiringi oleh pengerusi kumpulan Media Prima, Datuk Seri Dr. Syed Husin Ali Junid dan pengarang urusan kumpulan The New Straits Times Press Berhad, NSTP merangkap pengarang kumpulan BH, Datuk Ahmad Zaini Kamaruzaman. Iwan berkata sebanyak 10 agensi di bawah kementerian itu memainkan peranan kepada pihak berkepentingan. Justeru kementerian mempertingkatkan kerjasama dengan Media Prima bagi memberi kesedaran pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Beliau berharap kerjasama yang strategik ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi pada tahun hadapan bagi menarik lebih banyak penglibatan masyarakat dalam sektor ekonomi itu. Saya boleh melihat potensi kerjasama yang lebih baik di antara Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dengan Media Prima untuk kita memperkasakan kesedaran mengenai dengan pembangunan PMKS dan juga koperasi yang ada di negara kita, dan terutama pada tahun hadapan saya berharap kerjasama strategik ini dapat kita laksanakan dengan lebih baik lagi di antara kementerian dengan Media Prima. 10 belia Sabah menerima geran bantuan usahawan Muda Tube.
Seramai 10 belia Sabah yang menjalankan pelbagai perniagaan di negeri ini menerima geran bantuan tunas usahawan Belia Bumiputera Tiub 9.0 berjumlah RM300,000 daripada SME Corp Malaysia, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Penyampaian geran itu disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict semasa program sesi temu mesra Meet and Greet bersama alumni Tiub 2023 Sabah di Hotel Shangri-La Tanjung Aru di Kota Kinabalu pada 11 November lalu. Sejumlah RM20.65 juta nilai jualan berjaya direkodkan oleh alumni Tiub Negeri Sabah sejak program itu diperkenalkan pada 2014. Iwan berkata, program Tiub dilaksanakan oleh kementeriannya menerusi SME Corp Malaysia bermatlamat menggalakkan belia Bumiputera berumur antara 18 hingga 30 tahun untuk mencuburi bidang perniagaan. Beliau berkata, secara keseluruhannya, nilai jualan terkumpul yang dicatatkan oleh peserta Tiub dari seluruh negara adalah RM154.38 juta. Iwan berkata, pelbagai agensi di bawah kementeriannya menyediakan skim-skim pembiayaan khusus untuk pembangunan keusahawanan belia. Dalam Belanjawan 2024, program Tiub yang dilaksanakan oleh SME Corp diberikan peruntukan sebanyak RM20 juta. Program ini adalah inisiatif kerajaan bagi menggalakkan golongan belia menceburi bidang perniagaan. Dan Saudara Rizal telah berkongsi pencapaiannya sejak dimulakan. Saya berharap melalui program Tiub ini, ianya dapat menggalakkan lebih ramai golongan belia menceburi bidang keusahawanan, memiliki perniagaan sendiri dan seterusnya mencipta peluang pekerjaan untuk golongan belia yang lain, terutama belia yang tercicir dalam pelajaran ataupun tidak mempunyai sijil SPM misalnya. Katanya, penyaluran geran kepada peserta Tiub Sabah adalah yang tertinggi setiap kali program ini diadakan dan ini menunjukkan belia Bumiputera Sabah amat berminat mencuburi bidang keusahawanan. Saya amat berbangga kerana penyaluran geran kepada peserta Tiub Sabah adalah yang tertinggi setiap kali program ini diadakan setiap tahun. Ini menunjukkan kesungguhan dan minat yang besar oleh belia Bumiputera Sabah dalam bidang keusahawanan bagi menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara kita amnya dan Sabah khususnya. Katanya, sehingga kini seramai 7,738 peserta Tiub telah dilatih dan daripada jumlah itu 1,157 peserta atau 16.4% berjaya mendaftarkan perniagaan. Dan sebanyak 2,039 peluang pekerjaan telah diwujudkan. Beliau berkata, selain program Tiub, Tekun Nasional juga mempunyai skim khusus untuk belia, iaitu skim Tekun Belia Mobilepreneur yang diperuntukkan RM10 juta dalam Belanjawan 2024. Katanya, KUSKOP akan terus komited dan responsif dalam usaha membantu golongan belia meningkatkan prestasi dan skala perniagaan ke peringkat yang lebih tinggi. Selain program Tiub, Tekun Nasional juga mempunyai skim khusus untuk belia, yaitu skim Tekun Belia Mobilepreneur, dan dalam Belanjawan 2024 sebanyak RM10 juta diperuntukkan untuk program ini. Peruntukan sebanyak RM720 juta juga dihaskan untuk menggalakkan golongan wanita dan belia menceburi bidang perniagaan oleh pelbagai kementerian dan agensi. KUSKOP akan terus komited dan responsif dalam usaha membantu golongan belia meningkatkan prestasi dan skala perniagaan ke peringkat yang lebih tinggi. Di majlis ini, Iwan turut melancarkan pembiayaan Bumiputera MSMEs Financing Initiative BMFI khusus untuk alumni program Tiub. Beliau berkata program BMFI adalah bantuan pembiayaan baru dilaksanakan oleh SME Corp dengan kerjasama Funding Societies Malaysia Modalco Ventures Sendirian Berhad. Bumiputera MSMEs Financing Initiative yang dilaksanakan oleh SME Corp dengan kerjasama Funding Society Malaysia yang memberikan pembiayaan kepada alumni Tiub dengan pembiayaan sehingga RM100,000
dengan kadar faedah sebanyak 2%. Dan saya berharap pembiayaan ini akan dapat memberi manfaat kepada semua usahawan belia, khususnya kepada alumni TIUB untuk membina ataupun membesarkan lagi perniagaan. Dalam program ini, Iwan turut menemui 120 alumni TIUB. Beliau turut meluluskan geran pentadbiran tahunan sebanyak RM30,000 melalui peruntukan khas Menteri untuk Persatuan Tunas Usahawan Sabah, PANTAS. Iwan berharap perjumpaan bersama alumni TIUB Sabah dapat diteruskan pada masa akan datang. Ia bagi mendengar pandangan dan cadangan penambahbaikan program TIUB supaya usahawan baru dapat menikmati kemudahan yang lebih baik. Saya mahu mendengar pandangan, teguran, kritikan, dan paling penting pada saya cadangan. Karena saudari-saudari sudah melalui program ini. Apa cabarannya? Apa masalahnya? Kalau ada masalah, apa cadangan penambahbaikan? Supaya program baru yang kita buat dalam program TIUB ini boleh ditambah baik supaya usahawan-usahawan baru itu dapat menikmati kemudahan yang lebih baik. Contohnya pada tahun ini, kalau selama ini pembiayaan TIUB hanya paling maksimum saya percaya 15,000, Pak. Tapi bila Iwan Benedik jadi Menteri Usahawan, dia ditingkatkan jadi 30,000 misalnya. Tapi itu pun atas kebijaksanaan isi mikro Saudara Rizal dan pimpinan. Itu antara lain cadangan yang kita dapat karena kita mengambil kira kenaikan kos mengoperasi bisnis, kos bahan mentah dan sebagainya. Dan ini kita semua ambil kira. Itu sebab saya berharap lebih banyak perjumpaan dengan alumni TIUB. Pada program itu, turut diadakan perkongsian kisah kejayaan alumni TIUB Sabah dan sesi soal jawab bersama Menteri KUSKOP dan SME Corp. Pelbagai isu dan cadangan dibangkitkan oleh alumni TIUB, antaranya perusahaan sosial, pendaftaran PMKS dan penubuhan koperasi. Turut hadir di majlis ini Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Rizal Naini. Peniaga kecil di Tamu Sangadau Donggongon disantuni Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik sempena sambutan HPPK peringkat kebangsaan yang bakal dirasmikan Perdana Menteri Disember ini. Sambutan Hari Penjajah dan Peniaga Kecil HPPK peringkat kebangsaan julung kalinya diadakan di Sabah dan dijangka dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 7 Disember ini di Buhavan Square, Dongongon di Penampang. Sambutan HPPK peringkat kebangsaan berlangsung di kawasan tamu selama 3 hari bermula 7 hingga 9 Disember ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata sepanjang tempoh sambutan itu, pelbagai acara diadakan. Ini termasuk pameran agensi-agensi kerajaan berkaitan keusahawanan dan juga agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Showcase Satu Daerah Satu Industri SDSI iaitu satu program KUSKOP turut diadakan serentak dengan sambutan HPPK selama 3 hari di Dongongon. Pada tahun ini juga kita turut mengadakan showcase Satu Daerah Satu Industri yang juga merupakan program Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang diadakan secara serentak di Dongongon, Penampang sepanjang 3 hari tempoh tersebut. Selain itu kita akan mengadakan jualan usahawan kecil teristimewanya di kalangan penjajah dan peniaga kecil. Dan bukan hanya penjajah peniaga kecil di Sabah yang akan hadir, malah juga daripada Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang berkata pemilihan Dongongon sebagai lokasi pelaksanaan kerana mahu memberikan penghargaan dan meraihkan para penjajah dan peniaga kecil-kecilan di mana mereka berniaga. Sebelum ini, sambutan HPPK peringkat kebangsaan diadakan di Putrajaya. Kita memilih Dongongon Penampang sebagai tempat pelaksanaan sambutan peringkat kebangsaan pada tahun ini kerana kita mahu memberi penghargaan dan meraihkan penjajah peniaga kecil ini di tempat di mana mereka berniaga. Di Pekan Dongongon ini ada tamu Sangadau, ada tamu mingguan, dan ada pasar harian, dan di mana peniaga-peniaga kecil ini
berjualan. Jadi pada kementerian wajar untuk tahun ini kita adakan buat kali pertamanya di Sabah untuk meraihkan penjajah peniaga kecil peringkat kebangsaan. Dan katanya lagi penganjuran HPPK peringkat kebangsaan sebelum ini bertemakan persidangan. Namun tahun ini bertemakan karnival jualan para penjajah dan peniaga kecil-kecilan. Iwan berkata dianggarkan terdapat 1 juta peniaga yang dikategorikan sebagai penjajah, iaitu yang berniaga di tamu-tamu, di luar bangunan sekolah dan di tepi-tepi jalan. Iwan berharap dengan penganjuran HPPK di kawasan tamu akan meningkatkan kesedaran kepada golongan itu untuk beralih daripada usahawan informal kepada usahawan formal. Sebab itu kita adakan sambutan Hari Penjajah Peniaga Kecil Kebangsaan di tempat di mana mereka berniaga supaya kita dapat meningkatkan kesedaran mereka untuk beralih daripada usahawan informal kepada usahawan formal yang berdaftar. Supaya dengan ada data itu kita dapat kumpul di seluruh negara, maka kementerian akan dapat membangunkan dasar yang lebih baik dan program yang lebih baik dan belanjawan yang lebih baik untuk saya dan kementerian memberi pembelaan kepada komuniti penjajah dan peniaga kecil di seluruh negara. Beliau turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri atas peruntukan sebanyak RM20 juta dalam belanjawan 2024 bagi melaksanakan projek Tamu Desa. Saya telah mengemukakan permohonan untuk kementerian ini diperuntukkan bajet untuk membina infrastruktur gerai-gerai keusahawanan bagi penjajah dan peniaga kecil di luar bandar. Dan syukur saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah memperuntukkan 20 juta untuk projek Tamu Desa, iaitu untuk pelaksanaan pembinaan infrastruktur gerai-gerai keusahawanan penjajah dan peniaga kecil di luar bandar, khasnya di Sabah dan Sarawak. Jadi ini merupakan satu program baru di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia selepas saya diberi mandat di sini. Katanya beliau akan mengunjungi kawasan tamu di seluruh Sabah yang memerlukan bangunan infrastruktur seperti gerai yang akan dilaksanakan tahun depan. Wan An,